Okey, apa yang perlu dilakukan sebelum memandikan jenazah ialah yang pertama, kita mestilah menutup kedua belah mata jenazah sekiranya terbuka, menutup mulut jenazah sekiranya terbuka dan diikat dengan tali sekiranya mulut jenazah sentiasa terbuka apabila ditutup. Yang ketiga, tubuh badan jenazah mestilah ditutup dengan kain supaya auratnya tidak aib dan aurat dia tidak terbuka. Dan seterusnya, persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, kita mestilah melepaskan pakaian jenazah dan kita tidak perlu mendekapkan tangan jenazah kerana biasanya jenazah mudah keras dan kaku, dan proses ini akan memudahkan proses masa mengkafankan jenazah. Okey, jenazah semasa ingin melepaskan pakaian, jenazah perlu dibawa ke tempat yang tertutup supaya auratnya tidak terlihat kepada orang lain. Okey, untuk proses muka baju jenazah dibuka seperti biasa, tetapi dia memerlukan beberapa orang. Yang satu orang memegang kain penutup yang berada di bahagian kepala, satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di kaki, dan satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Okey, sekiranya baju jenazah sukar dibuka, kita perlulah menggunakan gunting untuk membuka atau melepaskan pakaian jenazah. Dan setelah melepaskan semua pakaian, kain yang terbentang di atas perlulah ditutup. Okey, yang kedua, peralatan memandikan jenazah. Kita perlulah menyiapkan 2 kain dan satu lagi mestilah disiapkan setelah memandikan jenazah. Dan menggunakan meja yang ada lubang-lubang supaya najis dan kotoran boleh jatuh ke lantai, dan kita mestilah menggunakan meja yang punya jaring-jaring dan kotoran yang senang dialihkan. Kedua, kita mestilah siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Yang pertama, satu baldi air yang dicampurkan dengan daun bidara, dan satu lagi baldi air yang dicampurkan dengan kampur bagus. Okey, kemudian sunnahnya ketika memandikan jenazah, kita mestilah menyiram jenazah dengan bilangan ganjil seperti 1, 7, 5. Okey, petugas yang memandikan jenazah memerlukan 4 orang. 2 orang biasanya memegang penutup kain jenazah dan 2 orang lagi bertugas untuk memandikan jenazah. Dan biasanya satu orang bertugas untuk mengambil air dan mengambil bahan-bahan yang diperlukan semasa proses memandikan jenazah. Okey, kemudian petugas perlulah memakai mask dan sarung tangan. Okey, sarung tangan digunakan supaya tidak terkena sebarang penyakit dari jenazah dan tidak bersentuhan langsung dengan aurat dan kotoran jenazah semasa proses memandikan jenazah. Okey, kemudian apa kegunaan mask? Untuk menghindari bau yang kurang enak dan menghindari sebarang penyakit yang boleh berjangkit semasa proses memandikan jenazah. Okey, kemudian memakai kaca mata ini adalah tambahan atau optional yang perlu dipakai semasa proses memandikan jenazah. Dia biasanya untuk menghindari penyakit atau kuman-kuman ketika proses memandikan jenazah. Yang keempat ialah waduk waslak ataupun dipanggil sebagai kain. Kain ini biasanya digunakan untuk mengelap kotoran jenazah. Dan yang kelima, kita memerlukan apron. Dan proses memandikan jenazah ialah, yang pertama, kita membersihkan kotoran jenazah. Okey, yang pertama ialah membersihkan bahagian kepala jenazah, iaitu mata, hidung, telinga
dan membersihkan kotoran jenazah di perut sambil diurut dari dada sampai ke perut bahagian bawah supaya najis-najis dan kotoran jenazah mudah keluar daripada tubuhnya. Okey, kemudian membersihkan kotoran di tubuh dengan menggunakan kain supaya tidak terkena pakaian petugas. Okey, kemudian kita proses mewudukkan jenazah. Lafaz niat wuduk untuk mayat lelaki. Nawaitu wudu'a lihaza mayyiti lillahi ta'ala. Biasanya kita mengambil bahagian yang wajib, iaitu mengambil bahagian muka jenazah, kemudian mengalirkan air ke belah tangan kanan dan kiri, dan akhir sekali mengusap kepala jenazah dan akhir sekali membasuh kaki belah kiri dan kanan. Lafaz niat memandikan jenazah lelaki. Nawaitu usla lihaza mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Okey, proses memandikan jenazah yang pertama menyiram mulai dari bahagian kepala hingga ke hujung kaki. Setelah tubuh badan sudah basah, kemudian disabun dan diusap supaya segala kotoran terkeluar daripada badan jenazah. Okey, yang kedua, kemudian badan jenazah diiringkan belah kanan dan disiram, kemudian disabun dan digosok serta tiap siraman mestilah dikira. Okey, kemudian kita iringkan jenazah dan sebelah kiri dan kita basahkan dan siram belah kanan bahagian belakang jenazah serta disabun dan digosok. Okey, setelah selesai kemudian dibilas semua dan dari hujung kepala hingga hujung kaki, dan setiap siraman perlulah dihitung sampai jurusan yang terakhir. Okey, yang kemudian kain yang menutup badan jenazah mestilah ditutup dan ditekapkan kepada bahagian badan jenazah sehingga badan jenazah kering. Okay, setelah itu kita mengambil kain yang kedua yang telah disediakan dan kita bentangkan di bahagian atas, dan kain yang basah di atas jenazah dialihkan supaya dapat menutup badan jenazah dengan kain yang baru. Setelah itu kita boleh melakukan proses mengkafankan jenazah. Okay, dalam proses pemandian jenazah, kita tidak boleh menyentuh jenazah dan kita seharusnya memakai pelapik atau sapu tangan ketika menguruskan jenazah. Okey, first kita akan baringkan jenazah di tempat mandian. Okey, lepas tu kita akan istinjakkan jenazah. Okey, kita akan bersihkan kubur dan duburnya. Lepas itu kita akan angkat jenazah sikit dan bersihkan kubur dan duburnya daripada bawah. Lepas itu kita juga menggunakan air mutlak yang bersih untuk mengalirkan air najis tersebut. Kita ambil air dan kita siram. Okey, seterusnya kita akan gunakan cotton bud untuk membersihkan mulut, telinga dan juga lubang hidung. Okay, kita ambil cotton bud dan bersihkan mulutnya. Okey, selepas itu kita juga ambil cotton bud yang baru dan membersihkan lubang hidungnya. Okey, kita perlulah buat berhati-hati dan berhemah. Okey, seterusnya kita ambil cotton bud yang baru dan juga kita akan bersihkan lubang telinga jenazah. Okey, sehingga bersih. Okey, selepas kita dah bersihkan, kita juga menggunakan air yang mutlak untuk membersihkan segala kotoran. Selepas itu kita akan mencuci di celah-celah ketiak, jari di kanan dan juga di kiri, celah ketiak kiri dan celah-celah jarinya. Okay, selepas kita membersihkan di celah-celah jari di tangan, kita juga akan bersihkan celah-celah jari kaki kanan dan juga kiri. Okey, dalam proses ini juga kita perlulah menekan perut jenazah untuk membuang segala-gala najis. Okey,
dan menyiram menggunakan air untuk mengalirkan kotoran-kotoran tersebut. Okey, seterusnya kita akan ambil air mutlak yang dicampurkan dengan sabun untuk menyiram di seluruh tubuh badan jenazah. Okey, kita akan mulakan daripada kepala dan juga diairi dengan kaki. Siram dengan berhati-hati dan berhemah. Okey. Okey, seterusnya kita akan membacakan lafaz niat untuk memandikan jenazah perempuan, iaitu nawaitul ghusla bihazil mayitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Okey, dan seterusnya kita akan menyiram air bersih daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki selama banyak 3 kali. Ambil air, basuh, siram sehingga ke hujung kaki. Kali kedua dan kali ketiga secara berhemah. Okey, dan seterusnya kita akan membersihkan bahagian kanan jenazah dengan menggunakan air bersih sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, selepas kita akan lanjutkannya pula dengan membersihkan di bahagian kiri sebanyak 3 kali. 2, 3. Okey, dan seterusnya kita akan mengiringkan jenazah ke belah kiri dan mengambil air bersih dan menyiramnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey. Selepas itu kita akan melanjutkan dengan mengiringkan jenazah ke belah kanan dan membasuhnya sebanyak 3 kali. So, ini merupakan untuk meratakan air di bahagian belakang jenazah. Seterusnya kita akan mengambilkan air yang bersih dan menyiram daripada hujung rambut hinggalah ke hujung kaki. Dan seterusnya kita akan mengambil sabun dan kita akan gosokkan sabun di tubuh jenazah, di celah-celah jari, celah ketiak, anggota badan dan juga kaki. Okey. Sambil kita sabun, kita akan mengambil air untuk menyiram ke tubuh jenazah untuk mengalirkan kotor-kotoran tersebut. Selepas itu kita akan mengambil shampoo untuk membasuh bahagian rambut jenazah. Basuh rambutnya. Okey, selepas itu kita akan gunakan air untuk membersihkan rambutnya. Okey, perkara ini perlulah dibuat dengan berhemah. Okey, dan seterusnya kita akan mengambil air bersih dan menyiram daripada hujung rambut hingga hujung kaki mayat. Okey, seterusnya kita akan menggunakan air kapur barus untuk disiramkan ke mayat, bagi rata ke seluruh tubuh badan mayat. Okey, selepas itu kita akan gunakan air daun bidara untuk disiramkan ke jenazah. Siramkan sehingga rata pada jenazah. Okey, seterusnya kita akan mewudukkan jenazah. Okey, yang pertama kita haruslah membaca niat untuk perempuan, iaitu nawaitu wudu'a fi hazihil mayitati lillahi ta'ala. Okey, dan seterusnya kita akan mewudukkan jenazah. Yang pertama kita akan basuh mukanya dengan air sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya di bahagian kanan daripada hujung jari hinggalah ke siku. Dan ke tangan belah kiri, daripada hujung jari hingga ke siku. Okey, seterusnya di bahagian kepala jenazah sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kaki jenazah dan membersihkannya sebanyak 3 kali, bermula daripada bahagian kanan, lepas itu bahagian kiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pada video ni saya akan
tunjuk serba sedikit secara ringkas dan mudah cara-cara untuk kafankan mayat lelaki ataupun jenazah lelaki. So benda yang perlu ada adalah kita perlu ada niat lah, niat yang baik, niat yang bersih untuk kafankan jenazah. Lepas tu kemudian apa-apa yang dalam menguruskan jenazah ni kita perlukan keberanian. Sebab tak semua orang yang akan berani buat benda ni. Mungkin akan, kalau orang tu tak berani, mungkin dia akan buat dalam keadaan menggeletar dan boleh menyebabkan dia tak betul lah. Okay, so jadi benda yang pertama yang kena ada adalah untuk jenazah lelaki, paling kurang kena ada 3 helaian kain kafan dan diletakkan di satu kawasan yang agak rata lah. Okay, so sebelum kita letak kain tiga helai kain kafan tersebut, kita kena sediakan 3 atau ke 5 utas tali kain kafan daripada kain tersebut untuk jadikan sebagai tali pengikat lah. Jadi kita letak tali 5 ikut ukuran jenazah tersebut, bagaimana daripada atas kepalanya, daripada dadanya, perutnya hingga ke kaki lah. Okay, daripada lutut dan kaki lah 5. So jadi kita letakkan 5 ulas itu di kawasan tempat yang rata. Kemudian kita letak 3 kain kafan, 3 helai kain kafan, dan yang pertama itu adalah yang paling lebar lah, yang kalau boleh yang paling lebar. Kemudian yang kedua tu kita ambil yang kecil sikit, lepas tu kita serongkan dia sikit ke, lepas tu hinggalah 3 helai lah kita letak. Okay, kemudian kita seharusnya letak ni lah, minyak wangi ataupun kapur barus, benda-benda yang boleh mewangikan kain tersebut kita letak. Memang sunat lah kita buat macam tu. Cuma kalau dalam keadaan jenazah itu mati ataupun menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan berihram ataupun tengah buat umrah ataupun haji dan sebagainya. So kalau dia dalam keadaan berihram, tengah berniat berihram, jadi tak boleh kita nak letak minyak wangi ataupun wangi-wangian lah. Okay, kalau yang seperti mana kita tahu, kalau kita dalam keadaan berihram, kita memang tak boleh pakai wangi-wangian. Kalau nak mandi pun tak boleh sabun dan sebagainya. So kalau sama juga bila ketika dia meninggal dalam keadaan berihram, kita tak boleh nak sapu minyak lah. So kita buat jenazah itu macam biasa tanpa wangian. Okay, itu je bezanya. Okay, so selepas sediakan 3 ke 5 utas tali dan juga 3 helai kain kafan, kita juga perlu sediakan beberapa gumpal kapas yang kita dah letak minyak wangi juga. Okay, so tujuan kapas ni untuk apa? Untuk kita letak dekat rongga-rongga seperti lubang hidung, rongga telinga, di siku, di pelapik siku ni, dan juga di kaki lah, di tumitnya, di antara tumitnya. Okay, supaya jenazah itu tidak tersentuh kulit, ketumit-ketumit semua. Okay, seterusnya sebagai contoh, kita balut, saya tak ada model, so saya pakai botol. So kalau kita balut tu, bila kita balut tu, kita balut lapisan yang pertama tu. Masa kita balut lapisan pertama tu, kita dah sediakan yang bahagian yang paling bawah tu adalah yang paling besar. So yang paling besar tu kita tutup dia yang kemas-kemas lah, tutup yang kemas-kemas. Dan tali yang di bawah sekali tu perlu jadikan sebagai pengikat. Okay, satu di atas kepala, bawah sikit daripada dagu, di dada, antara dada dan pusat, lutut dan juga kaki. Okay, so itu adalah 5 utas, itu adalah kegunaan 5 utas kain kafan yang kita, tali kafan yang kita sediakan lah. Dan kita, kalau seeloknya kita kain kafan yang terakhir tu kita tak tutup, kita gunakan untuk tutup muka. Yang lapisan yang pertama dan kedua yang kita tutup tu, kita biarkan ada nampak muka jenazah supaya ahli keluarganya boleh melihat untuk kali yang terakhir lah. Okay, so tidak lupakan juga ada sunnah yang ada adat yang kita selalu buat, iaitu kita ambil minyak wangi, kita calikkan di dahi kita. Umpama kita tulis Muhammad, Allah dan Muhammad di dahinya, menggunakan minyak wangi lah. Okay, so tali yang kita guna untuk ikat tu hendaklah diikat hidup dan dibawa ke arah kanan sedikit. Okay,
So itu adalah kaifiat cara-cara dia lah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Wazli Hisham dari kelas Mitsubishi. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menghafalkan jenazah bagi perempuan. So, let's go. Okay. Yang pertama, kita kena sediakan 5 tali. Yang pertama di hujung kepala, yang kedua dada, yang ketiga pinggang, yang keempat lutut dan kelima hujung kaki. 2 kain kafan di luar telekung. Kain, baju jenazah diletakkan di atas kain kafan. Balutkan seluruh badan jenazah dengan kapas dan tangan dikiamkan. Kedudukan tangan dalam solat, taburkan serbuk cendana atas kapas yang telah membaluti badan jenazah. Pastikan sekiranya ada rambut gugur atau apa-apa yang gugur haruslah diletakkan bersama jenazah dalam kain kafan. Boleh celakkan mata jenazah sekiranya ada. Mula untuk menyentuh jenazah dari atas sehingga ke bawah. Rinjiskan air mawar ke atas kain kafan. Pastikan ditutup dengan kemas dan tali diikat rapi dan boleh dibuka semula, terutamanya di hujung kepala, kerana ianya akan dibuka semula apabila dimasukkan ke liang lahat. صل على هذا بيت 4 تكبيرة فرض الكفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صل على هذا ميتة 4 تكبيرة فرض الكفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.